Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita wilayah edisi Khamis 8 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim, kita ikuti paparan utama petang ini. Ahli Parlimen Etnik Minoriti dalam Kabinet seimbangkan kerajaan perpaduan. Perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya ditambah baik. Baiklah, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kelantan bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Musafa Bilal Shah berkenan menerima menghadap Komander Tentera Darat Emirat Arab Bersatu UAE Major Jeneral Said Rashid Al-Shehi di Abu Dhabi semalam. Menerusi cacatan Facebook Istana Negara dalam sesi menghadap serta perbincangan itu, Seri Paduka dan Major Jeneral Said menyentuh kerjasama dalam bidang ketenteraan antara Malaysia dan UAE berdasarkan kepentingan kedua-dua negara. Sesi tersebut antara aktiviti Seri Paduka dalam rangka lawatan khas ke Abu Dhabi selama 4 hari yang berakhir semalam atas persilaan peribadi Presiden UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan. Istana Negara memaklumkan Al-Sultan Abdullah dijadual berangkat tiba ke tanah air hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Thailand Jeneral Prawit Wongsuwan di kediaman rasminya di Seri Perdana. Lawatan khas Prawit ke Malaysia itu diiringi Timbalan Menteri Pertahanan Jeneral Shaishan Shang Mongkol. Dalam pertemuan selama hampir 2 jam itu, aspek keselamatan sempadan Malaysia-Thailand antara isu yang dibincangkan. Ini susulan kejadian letupan bom di landasan kereta api di Songkhla Sabtu lalu. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Datuk Seri Anwar turut meraikan Prawit dan delegasinya dalam satu majlis semakan tengah hari sebelum Timbalan Perdana Menteri itu berlepas semula ke Thailand. Kunjungan tersebut merupakan kali kedua delegasi Thailand ke Malaysia selepas pandemik COVID-19. Lebih ramai ahli parlimen daripada etnik Dayak termasuk ahli parlimen daripada komuniti Cina Sarawak dicadang untuk dilantik sebagai Timbalan Menteri dalam barisan Kerajaan Perpaduan. Formasi itu disifatkan berupaya mencerminkan perpaduan dalam kalangan pemimpin berbilang kaum di negara ini. Cadangan tersebut dikemukakan Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Beliau yakin Premier Sarawak Pengurusi GPS, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Abang Openg turut berkongsi pandangan sama. Jelasnya barisan pemimpin daripada etnik minoriti harus diberi peluang untuk bersama-sama terlibat dalam pentadbiran kerajaan. Sebagai pemimpin yang mewakili etnik Dayak dalam gabungan Parti Sarawak GPS, beliau berasa bertanggungjawab membawa sentimen dan harapan masyarakat Dayak Sarawak kepada kerajaan pusat. Bagaimanapun, beliau memahami dan percaya terhadap kebijaksanaan Perdana Menteri dalam memperhalusi serta mempertimbangkan cadangan berkenaan. $56 set tren transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dijangka akan beroperasi secara berperingkat menjelang suku ketiga tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu meningkatkan kekerapan perkhidmatan tren khususnya pada waktu puncak. Pada ketika ini, hanya 38 train set yang beroperasi
untuk Kelana Jaya Line. Itu yang menyebabkan bahawa interval sekarang iaitu kekerapan ialah 5 minit. 5 minit untuk setiap train datang. Itu memang sesuatu yang tidak memuaskan. Kita tahu bahawa secara optimalnya kita mahu melihat kekerapan train paling minima pun 3 minit satu train. Untuk Kelana Jaya Line memang itu adalah sasaran kita. Untuk kita mencapai 3 minit untuk setiap train sampai, kita memerlukan 48 train set yang boleh beroperasi. Mengapa sekarang hanya 38? Sebab ada 18 train set yang sedang menjalankan pelbagai program maintenance. Prasarana juga telah membeli 19 set train baru untuk laluan sama dengan unit pertama akan beroperasi Ogos tahun depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan kerja ke Prasarana Malaysia Berhad. Sementara itu, laporan penuh hasil siasatan gangguan perkhidmatan 16 stesen LRT laluan Kelana Jaya pada bulan lalu akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Laporan awal yang dijalankan oleh sebuah syarikat bebas sudah dikemukakan kepada kementerian. Dan saya telah meminta supaya prasarana untuk membuat laporan itu secara terbuka kepada pihak orang ramai apabila laporan itu siap. Dan itu perlu dikemukakan kepada pihak orang awam, orang ramai, supaya kita mengetahui apa sebenarnya punca yang berlaku sehingga 16 stesen terpaksa ditutup. Apakah punca masalah teknikal tersebut dan apakah plan tindakan yang akan dan sedang diambil oleh pihak prasarana untuk memastikan perkhidmatan itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak tergendala. Dalam perkembangan berkaitan, proses perolehan untuk menggantikan lift rosak di stesen-stesen LRT, MRT dan monorail sedang dijalankan dan penganugerahan kontrak akan diberikan pada Februari depan. Bagi memudahkan pengguna OKU, petugas dan polis bantuan ditempatkan di stesen terlibat. Semua petugas dan juga polis bantuan di stesen-stesen monorail ini telah diarahkan untuk memberikan bantuan kepada penumpang-penumpang OKU supaya membantu mereka pergi ke platform untuk mereka naik tangga dan sebagainya. Kalau yang berkerusi roda, mereka akan mengusung mereka untuk naik ke stesen. Tapi memang saya tahu itu adalah agak tidak selesa, tidak menyenangkan golongan OKU. Saya amat memahami keadaan mereka dan kita hanya akan cuba mempercepatkan proses pembaikan lift-lift tersebut. Tetapi pada ketika ini memang kita tak ada option lain. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP kini dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kenyataan Ketua Setiausaha Datuk Azman Mamat Yusof memaklumkan ia berkuat kuasa 3 Disember lalu. Datuk Azman berkata pemilihan singkatan nama kementerian kepada KPDN dipersetujui Menteri Datuk Seri Salahuddin Ayub. Ia bertetapan dengan peranan utama kementerian itu yang bertanggungjawab dalam mengharmonikan ekonomi negara. Manakala bagi visi, misi dan fungsi KPDN dikekalkan kerana ia selaras dengan fokus utama kementerian. Nama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dikekalkan. Perkara itu diputuskan semalam dalam mesyuarat Kabinet Pertama Kerajaan Perpaduan. MOTEK positif untuk terus memainkan peranannya yang bukan sahaja tertumpu kepada pelancongan, malah termasuk kesenian dan kebudayaan yang merupakan khazanah penting negara. Selain memberi jaminan untuk terus mengamalkan dasar pintu terbuka serta bersedia mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak. Menterinya Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan keunikan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk dan penuh kepelbagaian juga akan terus dipelihara. Beliau turut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemain industri dan semua pihak yang menyumbang pandangan serta buah fikiran ke arah menambah baik industri pelancongan seni dan budaya di negara ini.
Salurkan bantuan terus kepada pesawah antara secara bulanan seperti yang dinikmati nelayan. Itu antara cadangan yang dikemukakan oleh para pesawah di Kedah berhubung bantuan keseluruhan berjumlah RM60 juta kepada pesawah yang diumumkan baru-baru ini. Rata-rata mereka menyambut baik pengumuman tersebut yang sekaligus menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk membela nasib para pesawah. Pihak peladang ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi bantuan 10 juta kepada petani. Dengan itu, saya harap bantuan akan sampai terus kepada petani-petani. Bila sampai terus kepada petani itu, duit itu kita dapat terus. Kita tak salut melalui ejen-ejen. Petani boleh guna duit itu untuk penyelenggaraan bendang sawah. Ya, kuasa sara hidup pun melambung tinggi, kita boleh bantu dengan ada duit ni, kita boleh bagi kita belanja duit ni. Dengan bantuan tu kami pesawah-pesawah ni mengucapkan terima kasih lah. Kalau duit yang kata bantuan tu, kalau pendapat saya lah, baik dibagi terus kepada petani, mungkin berbentuk bulanan ataupun apa-apalah. Tapi kalau cadangan saya berbentuk bulanan lebih baiklah daripada memberi sumber-sumber ni. Pasal sumber-sumber ni dia ada tangan-tangan gaib. Kemungkinan bantuan tu tak sampai kepada kami petani. Bila sumber, kalau kata bulanan ni, sah dah benda tu sampai. Jika sekiranya ada bagi kat kami bulanan, kami dapatlah apa nak belanja ataupun apa kos-kos yang kami nak gunalah untuk ladang ni sawah-sawah kami tu kan. Tapi meringankanlah beban-beban kami yang ada lah ni, sebab kami lah ni duk buat kerja. Kadang-kadang kami keluar duit sendiri, kadang-kadang kami terpaksa kena pergi berhutang dengan Mada lah. Kan? Kalau dah dapat duit ni, makna kata kekurangan berhutang dengan Mada, hasil yang kami tuai sikit lagi kami dapat balik lah. Kan? Kami dapat tak payahlah, tak banyaklah kami berhutang. Baiklah saudara, seperti biasa sebelum ke laporan lain, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kesemua negeri di sekitar Semenanjung sejak awal petang tadi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan cuaca ribut petir pada waktu petang ini yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur-struktur bangunan yang tidak kukuh. Cuaca hujan lebat dan ribut petir ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, hujan lebat yang berlaku untuk kebanyakan kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung dijangka mampu untuk berterusan. Oleh itu, jabatan kami telah pun mengemas kini amaran hujan berterusan. Kategori waspada melibatkan kawasan-kawasan di sebelah pantai timur Semenanjung dan juga di sekitar Hulu Perak, di mana hujan lebat dijangka mampu untuk berterusan sehingga 10 Disember nanti. Orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit, khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca dalam tempoh tersebut. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca yang berbeza. Cuaca dilihat cerah dan kurang hujan untuk kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri berkenaan pada hari ini. Hujan lebat dan ribut petir pada petang ini hanya berlaku di beberapa kawasan sekitar pantai barat dan juga pedalaman bahagian Sandakan di negeri Sabah dan juga di sekitar kawasan pedalaman negeri Sarawak seperti di bahagian Kapit dan juga pedalaman Kuching. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Selain itu, jabatan kami juga turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan perairan dan perkapalan di sekitar Laut Cina Selatan ini. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bersua kembali, kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya sokongan terhadap kerajaan perpaduan untuk mentadbir dan memajukan ekonomi. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. Silakan Vi. Ya, Atika, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Cadangan pelantikan lebih ramai ahli parlimen daripada etnik Dayak sebagai timbalan menteri dalam barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan adalah disokong penuh. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata barisan pemimpin daripada etnik minoriti seperti Bidayuh, Lun Bawang, Kayan Kenyah, Melanau serta Iban harus diberikan peluang untuk bersama-sama terlibat dalam kerajaan ini. Menurut beliau, ahli-ahli parlimen daripada pelbagai kaum berkenaan jelas berkebolehan dan sudah pun berkhidmat selama beberapa penggal sebagai ahli parlimen dan senator. Selain daripada itu, hampir kesemua pernah berkhidmat sebagai timbalan menteri dan salah seorang daripada mereka juga pernah dilantik sebagai timbalan yang di-Pertua Dewan Negara. Atas dasar itu, pengalaman luas barisan pemimpin ini perlulah dilihat sebagai pertimbangan untuk dilantik sebagai timbalan menteri di dalam kerajaan perpaduan. Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Alexander turut menegaskan ahli parlimen daripada komuniti Cina Sarawak juga perlu diberi peluang untuk dilantik sebagai timbalan menteri, termasuklah calon daripada Parti Tindakan Demokratik. Formasi sebegini akan mencerminkan perpaduan dalam kalangan pemimpin berbilang kaum di negara ini di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan. Antara ahli parlimen yang boleh diberi pertimbangan termasuklah ahli parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin, ahli parlimen Lawas Datuk Henry Sumagong, ahli parlimen Mukah Datuk Hajah Hanifah Tun Abdul Taib, ahli parlimen Baram Datuk Anyi Ngau, ahli parlimen Hulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbong dan ahli parlimen Sri Aman Datuk Sri Sofia Brody. Beliau percaya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga pengerusi GPS turut berkongsi pandangan sama berkaitan perkara berkenaan. Namun beliau memahami Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan sesiapa sahaja yang dirasakan layak untuk menjawat jawatan timbalan menteri. Walau bagaimanapun jelasnya sebagai pemimpin yang mewakili etnik Dayak di dalam GPS adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk membawa sentimen dan harapan masyarakat Dayak Sarawak ke kerajaan pusat. Jelasnya kejayaan cemerlang Premier dalam menerajui Sarawak adalah kerana gaya dan citarasanya yang inklusif dan tentunya pemahaman sepenuhnya tentang hakikat bahawa Sarawak adalah negeri yang syarat dengan kepelbagaian meliputi aspek kaum, bahasa, budaya, agama dan komposisi. Beliau juga berharap sesiapa pun yang dipilih haruslah mengambil amanah ini dengan penuh tanggungjawab dan berintegriti demi memastikan agenda pemulihan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat dapat direalisasikan dengan jayanya.
Semua pihak kini perlu memberi sokongan sepenuhnya kepada kerajaan perpaduan untuk mentadbir dan memajukan ekonomi negara. Oleh yang demikian, penolong Naib Chancellor Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman berpandangan rakyat pelbagai lapisan harus bersatu dan menyokong kerajaan perpaduan bagi memastikan kelangsungan dan kelestarian kemajuan Malaysia. Menurut beliau, banyak masa telah dihabiskan untuk menghadapi cabaran politik dalam pembentukan kerajaan. Justeru sudah tiba masanya untuk mengalihkan tumpuan kepada perkara lebih penting, iaitu mengharungi cabaran ekonomi yang akan lebih mencabar mulai tahun hadapan. Setelah kerajaan terbentuk, kita berikanlah peluang kepada kerajaan untuk maju ke hadapan dan membawa negara ini ke satu peringkat yang lebih tinggi, yang kukuh dari segi ekonomi, kukuh dari segi politik, kerana dengan demikian kita akan dapat menarik pelbagai pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara dan melabur di negara ini. Seterusnya itu akan membantu menjana ekonomi negara. Tambah beliau, sekarang merupakan masa yang paling tepat untuk mengenepikan percanggahan ideologi politik dan memberi sokongan kepada kerajaan serta menghormati keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mencadangkan penubuhan kerajaan perpaduan. Kita membuat keputusan untuk menyerahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Kita sepatutnya menghayati prinsip rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara tersebut. Jadi pada waktu ini saya kira masa yang paling sesuai bagi kita semua untuk turut sama memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan tanpa terlalu memikirkan mengenai ideologi. Menyatakan demikian kepada RTM, Profesor Datuk Muhammad Fazil turut mencadangkan agar Sarawak dijadikan contoh bagaimana perpaduan dapat membentuk kekuatan pada sesebuah negeri kerana keharmonian dan kesepaduan rakyat pelbagai agama dan etnik serta sokongan rakyat merupakan kunci utama rakyat boleh membantu kerajaan untuk mengecapi kemajuan. Jadi kalau kita ambil semangat yang ditunjukkan oleh rakyat Sarawak dalam konteks ini, maka kerajaan perpaduan yang akan ditubuhkan ini sudah tentunya boleh menjadi sebuah kerajaan yang harmoni, tentunya dengan sokongan daripada rakyat sendiri tanpa terlalu banyak menimbulkan masalah dan polemik, sehingga kan kita menghabiskan masa lebih kepada mempertikaikan mengenai kedudukan kerajaan itu daripada hanya memberikan sokongan kepada kerajaan supaya negara ini terus maju. Beliau juga yakin kerajaan perpaduan akan berterusan selama beberapa tahun selepas pilihan raya akan datang disebabkan fenomena baru dalam landscape politik tanah air yang mana kerajaan perpaduan dilihat antara penyelesaian dalam pembentukan kerajaan. Jalinan kerjasama antara Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak dan Kerajaan Negeri penting dalam menyampaikan dasar dan inisiatif yang dilaksanakan. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh mengambil contoh program Showcase Kembara 76 yang mana RTM membantu Kerajaan Negeri menaikkan jumlah parlimen yang dimenangi pada pilihan raya umum PRU ke-15 yang lepas. Hasil daripadanya kita adalah berjaya membantu kerajaan negeri menaikkan jumlah parlimen untuk dimenangi. Tahniah kepada kerajaan negeri Sarawak dan tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana telah terbentuknya kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang ditunjang oleh Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Kaki Tangan RTM Bintulu. Ujar Nasrul, warga RTM Bintulu akan mendapat bangunan RTM yang baharu pada pertengahan tahun 2023. Majlis bertemakan Hawaiian itu bagi menghargai warga RTM Bintulu yang bertugas sepanjang pilihan raya umum ke-15 lalu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak semalam telah melaksanakan sebanyak 24 pemantauan serta rondaan berkaitan bencana alam terutama sepanjang musim monsun Timur Laut ketika ini. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan rondaan itu melibatkan 50 lokasi berisiko banjir.
Daripada jumlah tersebut, pihak JBPM telah melaksanakan kekerapan rondaan sebanyak 11 kali di Zon 4 Sibu, diikuti Zon 7 Limbang sebanyak 4 kali. Manakala masing-masing 3 kali di Zon 1 Kuching dan Zon 3 Sri Aman, 2 di Zon Bintulu dan 1 di Zon Kota Samarahan. Semasa rondaan dilakukan, tiada laporan berkaitan tanah runtuh atau susur serta pokok tumbang diterima. Jalan Sehala dan Jambatan Skrang Sri Aman Lebuh Raya Pen Borneo mula dibuka hari ini. Jabatan Kerja Raya menerusi satu kenyataan memaklumkan ia melibatkan laluan di kilometer 61 hingga kilometer 67 berdekatan Kampung Pentik ke Kampung Skrang di Jalan Sri Aman Betong. Justeru pengguna jalan raya diminta berhati-hati semasa memandu di laluan berkenaan semasa tempoh kerja-kerja pembukaan jalan sedang dilakukan. Selain daripada itu, pemandu juga diminta mematuhi arahan pengurusan trafik untuk keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, fokus negeri di bawah bayu pula. Kerajaan negeri komited menyokong aktiviti penyelidikan dan perkongsian penemuan ilmiah. Putranya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Atika. Kerajaan negeri komited menyokong aktiviti penyelidikan ke arah menjamin pembangunan yang lebih dinamik. Ke arah itu, perkongsian mengenai penemuan kajian-kajian melalui persidangan atau seminar juga terus dialu-alukan sekaligus meningkatkan tahap keilmuan dalam kalangan pengkaji tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pengetahuan tersebut juga penting bagi kepimpinan negeri untuk menetapkan sebarang dasar dan peraturan dalam melestarikan rakyat. Menurutnya, penetapan tersebut turut terkandung dalam dasar Sabah Maju Jaya sekaligus menjadi panduan holistik ke arah kemajuan dan inovasi tanpa meminggirkan nilai penting seperti alam sekitar, kebudayaan, perpaduan antara kaum dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam merasmikan persidangan serantau Asia Pasifik Persatuan Antarabangsa bagi penyelidikan sektor ketiga ISTR ke-12 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin. Turut berlangsung majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan Yayasan Inovasi Malaysia YIM bagi mengukuhkan jalinan kerjasama kedua-dua pihak merangkumi aktiviti berlandaskan inovasi, penyelidikan, penerbitan, latihan, seminar dan persidangan. UMS diwakili Naib Chancellernya Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mansur, manakala YIM diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Sharmila Muhammad Saleh. Kementerian Pembangunan Perindustrian akan terus memperkasa latihan keusahawanan kepada pemain industri di negeri ini. Ini termasuk meningkatkan produktiviti golongan usahawan dalam pengeluaran produk masing-masing. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata bajet negeri Sabah 2023 yang diperuntukkan bagi Kementerian Pembangunan Perindustrian untuk meneruskan program yang dilaksanakan untuk kemajuan dan manfaat rakyat di negeri ini. Kementerian saya tiada projek yang khusus. But we have some infrastructure development untuk perbaikan jalan-jalan raya seperti di POIC itu masih sedang berjalan. Kita sentiasa memberi kursus
kepada para usahawan, dan kita juga memberi bantuan grant-grant kepada usahawan-usahawan. Beliau ditemui pemberita dalam majlis penyampaian hadiah dan anugerah kecemerlangan pelajar Sekolah Menengah Sung Siu 2022 di Sandakan. Sementara itu, Datuk Dr. Joakim yang juga bekas pelajar sekolah tersebut merakamkan penghargaan kepada bekas guru yang pernah mendidik beliau sebelum ini, dan beliau yakin Sekolah Menengah Sung Siu akan melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, ko-akademik, malah cemerlang dalam bidang ko-kurikulum sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Seramai 185 pelajar menerima hadiah dan anugerah kecemerlangan bagi tahun 2019, 2020 dan 2021. Peserta Indonesia menyapu bersih semua 3 kategori yang dipertandingkan sekaligus. Muncul johan keseluruhan pertandingan kaligrafi Islam Khat Nusantara Sabah Malaysia kali ke-17 2022 yang berlangsung di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Kundasang Ranau. Pemenang masing-masing menerima wang tunai RM6,000 beserta sijil penghargaan. Bagi kategori Khat Nasah dimenangi Muhammad Mustafa, manakala kategori Khat Diwani Jali dan kategori Khat Tulus Jali masing-masing dimenangi Muhammad Hilal dan Muhammad Wahyu. Turut berlangsung penyampaian hadiah pertandingan Khat Spontan Pekats dimenangi Persatuan Seni Khat Malaysia. Persatuan ini menerima hadiah wang tunai RM2,000 beserta sijil penghargaan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Datuk Fairuz Rendan. Beliau hadir mewakili menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Terdahulu dalam sesi perasmian, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Saiful Zaman Sangul berkata pihaknya akan terus memperkasa seni khat dengan memperbanyak penubuhan kelab seni khat di sekolah-sekolah. Usaha itu penting demi memastikan dan mempertahankan warisan seni khat daripada pupus. Perkampungan Khat Sedunia Sabah Malaysia 2022 kali ini menerima penyertaan peserta daripada negara Turki, Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Filipina selain tuan rumah Malaysia. Beralih Festival Sabah Screen Fest SSF kemuncaknya berlangsung semalam. Festival tersebut mengiktiraf bakat Fu Chu Ken, Al-Kumal, Faizal Firdaus Tuah dan Dian Dumpangol sebagai pemenang bagi kategori masing-masing, menewaskan 70 peserta lain yang bertanding. Karya berbentuk iklan PSA dimenangi Fu Chu Ken dengan tajuk Good Routine for Self-Care, animasi Al-Kumal Resepi untuk Diri, dokumentari Faisal Firdaus Tuah Berdamai dengan Diri Sendiri dan video pendek dimenangi Dian Dumpangol dengan tajuk ICU. Untuk kategori sekolah menengah, karya animasi dimenangi SMK Tamparuli dengan tajuk Loop, manakala video pendek bertajuk Menyanyilah Mia dimenangi SMK St. Joseph Papar. Manakala Sekolah Kebangsaan Surati Papar pula dinobatkan juara dengan taruhan karya animasi bertajuk Arbi, dan SK Sungai Dami Tuaran menjuarai video pendek dengan tajuk Anissa. Pemenang menerima hadiah wang tunai, trofi dan sijil. Sementara itu, dalam ucapan perasmian Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Yaakob Han mahu agar penganjuran seumpama dapat diteruskan dan dijadikan lebih berprestij. Beliau juga mahu agar pendedahan awal kepada peserta melalui seminar dan bengkel ke arah melahirkan lebih ramai masyarakat berintelek, kreatif dan inovatif. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha tetapnya Datuk Zainuddin Aman. Festival Anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI ini telah berlangsung 3 hari melibatkan lebih 150 penyertaan pelbagai kategori. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Atika Naim. Atika? Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan dari Kota Kinabalu. Seterusnya kita ke perkembangan ini. Di Labuan, seorang maut manakala seorang lagi cedera dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan Pesisir Kerupang Nagalang pagi tadi. Dalam kejadian itu, 2 buah kenderaan telah bertembung menyebabkan salah seorang pemandu disahkan maut di tempat kejadian. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, panggilan mengenai kejadian diterima kira-kira pukul 8.52 pagi.
16 pegawai dan anggota dari BBP Ranca-Ranca dibantu BBP Layangan digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa yang meninggal dunia merupakan lelaki warga negara asing berusia 42 tahun dan pemegang PAS IMM 13. Seorang lagi pemandu kenderaan pacuan 4 roda, wanita berusia 29 tahun, mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Labuan untuk rawatan lanjut. Punca kemalangan masih disiasat. RM38,900 wang zakat disalurkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kepada setiap seorang asnaf yang layak mengikuti kursus industri tajaan Mawib Labuan yang melibatkan hampir RM800,000 jumlah keseluruhan bagi 20 peserta terpilih. Inisiatif bertujuan membantu asnaf tercicir untuk meneruskan pendidikan dalam bidang industri yang memberikan mereka jaminan masa hadapan. Laporan wartawan Muhammad Zulhanizam. Terima kasih Mawib, terima kasih pembayar zakat. Itulah yang dizahirkan oleh para asnaf, khususnya mereka yang terdiri daripada golongan belia kepada Mawib dan juga pembayar zakat yang telah memberi mereka peluang untuk melanjutkan pengajian dalam bidang industri. Untuk itu seramai 20 asnaf terpilih telah dihantar untuk mengikuti latihan kemahiran tinggi Kimpalan Tajaan Mawib yang bertempat di Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu IKMKK Sabah. Mawib memberi jaminan para peserta akan diserap secara terus ke syarikat yang telah dipilih sebagai langkah permulaan kerjaya mereka. Industri Kimpalan diberi perhatian memandangkan Labuan merupakan hub minyak dan gas yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang ramai bagi kembali memacu industri itu. Melihat kepada kepentingan tersebut, permohonan untuk menyertai kursus melibatkan perindustrian di sini amat tinggi dalam kalangan asnaf yang memerlukan. Jadi inisiatif baru ini mendedahkan anak-anak asnaf terhadap ekonomi baru, sekaligus mencorak landscape ekonomi negara untuk beralih kepada ekonomi digital. Bidang baru ini memerlukan tenaga kerja pakar walaupun tiada kelayakan akademik SPM maupun diploma. Jadi mereka ini ataupun golongan ini tetap boleh masuk dalam kursus kemahiran yang disediakan oleh Mawib. Pada tahun ini dan pada tahun hadapan, Mawib Labuan menyasarkan pelbagai kerjasama dengan industri di seluruh Malaysia. Mawib juga berhubung dengan banyak syarikat berkaitan industri minyak dan gas mahupun perkapalan dengan memberikan jaminan pekerjaan setelah tamat pengajian dengan anggaran tempoh 3 hingga 4 bulan. Untuk progres, rasanya pelajar-pelajar asnaf ini sebab banyak daripada zero. Maksudnya yang tidak tahu apa-apa tentang welding. Jadi bila ke arah industri, nampak banyak perubahan setelah 2 bulan lebih berada di sini. Projek WQT, 3G, semua ibarat macam boleh bersaing dengan yang sudah ada. Pelajar tajaan Mawib ni daripada Labuan berpotensi untuk bersaing dengan student-student yang sudah ada basic 3G lah. Memang kosong-kosong, struggle belajar dapatlah menghasilkan walaupun kurang cantik lah, tapi dapat buat sudah. Lepas ini, saya dan kawan-kawan saya keluar dapat mengubah nasib saya dan kawan-kawan saya lebih ke arah yang lebih maju jaya lagi. Selain memastikan pendidikan berterusan diberi kepada mereka yang tercicir, ia juga secara tidak langsung memberikan dorongan terhadap mereka agar mampu menjana pendapatan sendiri. Seterusnya tidak hanya bergantung kepada bantuan semata-mata. Semoga inisiatif Mawib ini dapat membantu lebih ramai lagi golongan asnaf di luar sana untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dan mengubah nasib mereka. Biarlah kita dikatakan seperti katak yang hendak menjadi lembu daripada hanya menjadi katak di bawah tempurung. Muhammad Zulhanizam, Berita RTM. Lebih 3,000 petani dan usahawan tani di Kelantan berisiko terjejas sepanjang musim banjir. Perinciannya langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah. Azidi.
Baik, terima kasih. Lebih 3,000 petani dan usahawan tani di Kelantan berisiko terjejas sepanjang tempoh berlakunya musim monsun timur laut MTL. Ia melibatkan keluasan kawasan terjejas hampir 5,700 hektar dengan jangkaan kerugian kira-kira 130 juta ringgit. Menurut Timbalan Pengarah Pertanian Operasi Negeri Nur Hazlini Abdul Manan, kawasan yang telah dikenal pasti berisiko membabitkan beberapa jajahan termasuk pasir mas, pasir putih, bacok dan tumpat. Susulan itu, bilik gerakan bencana milik jabatan itu diaktifkan di seluruh jajahan sejak Oktober lepas bagi menghadapi sebarang situasi luar jangka. Pemantauan berterusan turut dilakukan khususnya di kawasan berisiko supaya bantuan dapat disalurkan dengan segera. Pemantauan ini telah dibuat oleh Pegawai Pertanian bersama dengan ejen pengembangan kawasan di mana mereka ni akan pergi memantau lah di kawasan banjir itu yang berisikolah dengan banjir. Dan selain itu kita juga telah membuat taklimat lah dan juga khidmat nasihat kepada petani untuk mengelakkan daripada melakukan aktiviti pertanian lah pada musim ni, terutamanya di kawasan yang berisiko dengan banjir lah. Tambah beliau, bantuan berbentuk insentif kewangan dan barangan keperluan akan disumbangkan mengikut kadar kerosakan yang terpaksa ditanggung petani terjejas. Justru, beliau menyeru petani terlibat supaya berhubung segera dengan pegawai pertanian agar tindakan susulan dapat diambil dengan segera. Seorang guru tuisyen berjaya menjana pendapatan lumayan hasil menjual karya kreatif lukisan dakwah Cina. Bermula hanya sekadar hobi, kemahiran melukis Koh Kiat Fu atau Alfred Koh 53 tahun kini menjadi sumber pendapatan sampingannya. Menurut Alfred, dia memperoleh kira-kira RM2,000 sebulan melalui lukisan tersebut. Katanya, lukisan dakwah Cina memiliki keistimewaan tersendiri serta dapat mengasah tahap kreativiti seseorang pelukis. Lukisan Cina sebenarnya dia lain sikit daripada watercolor painting. Kalau watercolor painting mereka material dia daripada import daripada Eropah. Kalau lukisan Cina ialah daripada negeri Cina. Jadi kertas lukisan dia pun lain. Kertas lukisan tak sama dengan kertas lukisan Eropah ni yang watercolor painting. Ya, kalau lukisan Cina ni kamu satu stroke saja. Jadi tak jadi. Kena macam tu dah. Alfred, yang merupakan pemilik pusat tuisyen Kian Chin Mental, Arithmetic dan TVR di Bandar Utama Gua Musang berkata, dia turut membuka kelas secara dalam talian kepada mereka yang berminat mempelajarinya. Kanvas yang digunakan di tempah khas dari negara China dan sehingga kini beliau sudah menghasilkan hampir 400 lukisan. Tidak boleh berjalan dan hanya mampu mengesot untuk bergerak sejak 6 tahun lalu. Penyakit gout yang dihidapi Muhammad Zaki Ibrahim menyebabkan dia terpaksa menghabiskan masa seharian di atas katil di dalam sebuah bilik di rumah milik ibunya Zadian Ibrahim di Kampung Lubuk Queen, Gunung Bacok. Menghidap penyakit gout sejak usia belasan tahun lagi, Muhammad Zaki berkata keadaannya bertambah kronik selepas diserang penyakit itu pada tahun 2016. Ia menyebabkan kakinya menjadi bengkak serta tidak boleh berjalan. Lepas tu sakit ni daripada 2016 lagi. Lagu ni tak nak jalan nak pergi mana. Gaut biasanya ni. Ni jadi kronik. Peta pergi klinik ni ya, klinik Raja Egono tahu temu nyanyi senyap. Muka hari tu betul dengan COVID. Tak hari tu. Terpakai senyap gitu. Pakai tak gigi. Payah dah ni. Muka hari tu boleh juga bang. Bokok-bokok. Ni nak kena bosan. Gitunya besar. Anak kedua daripada 5 beradik itu berkata dia tidak mendapat rawatan di hospital kerana kesukaran untuk bergerak dan hanya mengambil ubat tahan sakit. Namun, jauh di sudut hatinya, dia berharap dapat sembuh seperti sedia kala serta mahu bekerja bagi menampung keperluan diri dan keluarga. Kini, Muhammad Zaki hanya bergantung kepada bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM250 sebulan yang diperoleh sejak 2 tahun lalu. Sekian perkembangan dari negeri Kelantan, kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.
Baik, terima kasih Azidi. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Abdul Halim Aman mendahului senarai 162 penerima darjah kebesaran dan pingat Pahang sempena ulang tahun kepeteraan ke-63 Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Musafa Bilal Shah. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah berkenan menyempurnakan istiadat pengurnian itu yang berlangsung di Istana Abu Bakar Pekan. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemarduli berangkat ke majlis santapan yang berlangsung selepas istiadat pengurnian. Turut berangkat anak anda Sri Paduka Baginda. Hadir sama Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail dan Barisan Pentadbiran Negeri. Datuk Abdul Halim merupakan antara 12 penerima darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang SSAP yang membawa gelaran Datuk Sri. Selain Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Sriani Datuk Ahmad dan Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Ramlan Harun. Seterusnya, perkembangan banjir di Pahang. 2 PPS masing-masing melibatkan sebuah PPS di daerah Lipis dan Raub ditutup sepenuhnya petang tadi. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah PPS yang terlibat ialah Masjid Kampung Beletik Lipis yang sebelum ini menempatkan 171 penduduk. Ia dibuka sejak awal pagi semalam ditutup pada pukul 3 petang tadi. Manakala Balai Raya Kampung Cenua Raub dengan 14 penduduk terjejas yang dibuka pada pukul 1.30 pagi tadi ditutup pada pukul 2 petang. Bagaimanapun, setakat pukul 4 petang tadi, PPS SK Lubuk Kulit di Lipis masih dibuka bagi menempatkan 49 penduduk terjejas yang terdiri daripada 18 keluarga. ...3,743 kenderaan diperiksa, manakala 820 kenderaan diambil tindakan dalam operasi rentas sempadan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Zon Selatan. Kerjasama JPJ Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dalam operasi berkenaan bermula 6 Disember lalu dan berakhir hari ini. Menurut pengarah JPJ Negeri Sembilan, Hanif Yusabra Yusof, sebanyak 700 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 700 saman telah kita keluarkan. Okey. Yang mana melibatkan kes lebih muatan sebanyak 202 notis. Gagal patuhi lampu isyarat merah 164. Tidak memakai tali pinggang keledar 18 kes. Tidak pakai topi keledar 85 kes. Menggunakan telefon bimbit 7 kes. Memotong barisan sebanyak 171 kes. Okay. Selain daripada menggunakan rondaan dan juga sekatan jalan raya, kami juga kali ini menggunakan aset drone dalam mengesan kesalahan-kesalahan yang melibatkan potong queue dan juga langgar lampu merah. Selain itu, kesalahan cara lesen memandu kompeten paling banyak dikesan sepanjang operasi itu, iaitu sebanyak 158 kes. Beliau berkata demikian di RNR Seremban. Kerajaan Negeri Melaka memohon pertimbangan Perdana Menteri untuk melihat semula keperluan bagi pembatalan dan pemberhentian projek tebatan banjir. Namun, jika projek berkenaan benar-benar meragukan, ia perlu diselesai dengan kadar segera bagi memastikan ia dapat diteruskan sekaligus mengurangkan masalah banjir yang menjejaskan rakyat. Jadi, saya minta juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri consider benda ni, sebab kesemuan rancangan tebatan banjir ini adalah khusus untuk isu-isu hari ini. Yang ini kita boleh mengurangkan kadar banjir di Negeri Melaka. Semua sedia maklum bahawa isu banjir di Negeri Melaka ini menjadi isu nombor 1. Tapi kalau katakan nak ditangguh ataupun nak ditangguh ataupun nak siasat semula, ia akan menjejaskan cadangan kita untuk mengurangkan isu banjir di Negeri Melaka. Jadi saya mohon kalau boleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melihat semula
kawasan-kawasan terutamanya tempatan banjir ini yang perlu segera disiapkan bagi mengelakkan lagi isu-isu banjir. Datuk Seri Sulaiman menjelaskan projek tebatan banjir di Melaka melibatkan kos keseluruhan lebih RM900 juta. Penubuhan Pejabat Ekonomi, Pelancongan dan Kebudayaan Johor JETCO di Singapura pada tahun ini membuahkan hasil. Ia susulan kejayaannya menyumbang pelaburan langsung asing ke Johor. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Lee Ting Han berkata, kejayaan itu turut dibantu Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Invest Johor. Sehingga Jun lalu, RM6.668 bilion diterima hasil sektor pembuatan dengan RM5.65 bilion merupakan pelaburan langsung asing. 70% iaitu hampir 4 bilion adalah dari negeri Singapura. Dan untuk gerak kerja JETCO, tahun ini JETCO telah pun mengadakan 15 siri perbincangan dengan pelbagai agensi di Singapura dan juga mengadakan 3 siri suai kenal untuk membawa para pelabur dari Singapura untuk datang ke negeri Johor. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan pada persidangan Dun Johor di Iskandar Puteri. Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam usaha menambah baik skim perjawatan guru-guru sekolah agama negeri. Ia dengan menimbal guna sistem kenaikan pangkat time base berasaskan kecemerlangan TBBK yang diguna pakai di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Sistem itu membolehkan guru agama DG29 hanya memerlukan 8 tahun sahaja untuk kenaikan ke DG32 berbanding 10 tahun sebelum ini. Skim tersebut juga membolehkan guru-guru agama terus berkhidmat di Sekolah Agama Kerajaan Johor. Baik di luar dan baik di dalam. Guru-guru yang layak akan mengambil ujian kompetensi untuk kenaikan pangkat. Setakat ini, Jabatan Agama Islam baru saja menyiapkan modul kompetensi sebelum diserahkan ke bahagian sumber manusia untuk diproses selanjutnya. Perak memandang serius ancaman ikan-ikan asing yang terdapat di perairan sungai negeri itu. Kehadiran ikan asing daripada pelbagai benua merupakan ancaman utama kepada pemeliharaan biodiversiti kerana hanya bersifat pemangsa. Jadi langkah-langkah ini telah pun diambil oleh Jabatan Perikanan dan lain-lain jabatan dan agensi bagi menyekat, mengurangkan ataupun mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan akta, undang-undang dan sebagainya supaya pembuangan ataupun pelepasan ikan-ikan ini dapat dikawal, disekat supaya kita dapat menjamin ikan-ikan asli yang ada di perairan umum Sungai Dina Perak ini terjamin. Tambah Datuk Muhammad Zulkafli, langkah untuk mengawal atau menyekat kehadiran spesies ikan asing adalah penting bagi memastikan pendapatan nelayan darat tidak terjejas. Kerajaan Negeri Perlis menyuntik RM750,000 bagi melaksanakan projek pertanian pemacu ekonomi hidroponik. Program berkenaan menumpukan jaminan bekalan makanan, pelancongan serta pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli berkata seramai 125 peserta dipilih daripada 15 kawasan DUN untuk melaksanakan projek tersebut. Peserta terdiri daripada golongan asnaf, B40 dan belia. Projek yang cukup baik untuk memastikan bekalan makanan, membantu rakyat yang kurang mampu untuk menyediakan bekalan makanan yang bersih dan berzat.
Jadi kita harap keseluruhan rakyat ni akan dapat menerima projek yang seumpama ini dan positifkan semua perkara yang kita buat dan membantu kerajaan negeri di bawah Jabatan Pertanian untuk melaksanakan projek yang seumpama inilah. Setiap peserta menghasilkan 73.2 kilogram sayuran sawi bagi setiap pusingan tanaman dengan anggaran hasil mencecah hampir RM300. Secara keseluruhan hasil sayuran berdaun dapat dituai bagi setiap pusingan ialah sebanyak 9.15 tan dengan nilai pengeluaran sebanyak RM36,600. Kejohanan Bowling All Stars Junior Antarabangsa edisi ke-22 akan kembali berlangsung di Sunway Mega Land Sunway Pyramid bermula 12 hingga 23 Disember ini. Lebih 700 pemain bawah 22 tahun dari 12 negara termasuk beberapa jago dunia dan Asia akan berentab. Pengurus Besar Sunway Mega Land Tan Yeok Chiang berkata kejayaan tersebut menawarkan hadiah wang tunai kira-kira RM200,000 dalam saingan 10 kategori termasuk ganjaran RM1,000 untuk permainan sempurna harian. Di samping pemain negara, katanya kejohanan tersebut telah menerima penyertaan dari Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Australia, Taiwan, Guam, Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. I hope our Malaysian bowler will take this great opportunity to up their games and challenge the international bowlers for honour of this tournament. Pemain negara seperti Nur Syazwani Sahar, Gillian Lim, Nora Liana Natasha, Muhammad Hafiz Zainuddin dan Never Nathaniel antara bakal menggalas cabaran negara dan senarai muktamad hanya akan diumumkan esok. Pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi bakal berkelana di bumi Amerika Syarikat dengan berbekalkan semangat dan mentaliti juara. Ia bagi memastikan dirinya kekal fokus serta bertahan untuk mencapai misinya sepanjang 4 tahun menyambung pengajian di negara itu. Anak jati Perak berusia 18 tahun itu bakal terbang ke Amerika 1 Januari depan ke Universiti Alabama. Menurutnya, dia berpuas hati dan bangga dengan pencapaiannya sepanjang membawa nama Malaysia di kejohanan dalam dan luar negara. Namun Azim tidak mahu selesa dalam kedudukannya kini. Bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat Ipoh itu merupakan pemegang rekod kebangsaan acara pecut 100 meter dengan catatan 10.09 saat. Rekod itu dilakar ketika pusingan saringan di kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Colombia pada Ogos lepas. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Atika Naim, jumpa lagi.